Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail bin Abdul Rahman. Saya dari Pulau Syul Pakis. Pada kali ini, saya akan membentangkan tentang perbezaan antara mengerjakan umrah menggunakan travel agency dan mengerjakan umrah DIY, iaitu backpackers. Pengenalan umrah ialah umrah dari segi bahasa ialah ziarah, dan dari segi syaraknya bermaksud ziarah Baitullah, iaitu di Mekah pada bila-bila masa untuk melaksanakan ibadah tertentu dan syarat-syarat yang tertentu. Umrah juga dikenali sebagai haji kecil, namun begitu ada masanya kita tidak boleh menunaikan umrah, iaitu masa menunaikan haji. Hukum mengerjakan umrah ialah wajib sekali seumur hidup apabila memenuhi syaratnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 166, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang bermaksud sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kamu kerana Allah Ta'ala. Terdapat dua kaedah cara untuk mengerjakan umrah, iaitu pergi dengan travel agency dan semuanya diuruskan oleh agensi tersebut. Kedua ialah umrah DIY, iaitu backpacker. Segalanya kita akan uruskan sendiri. Dari segi visa, penginapan, tempahan semua kita akan urus sendiri. Dan sahabat saya akan terangkan lebih lanjut tentang kenaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syahmi bin Halim dari kelas DP Syul 4G. Hari ini saya nak bincangkan tentang apa itu umrah backpacker. Mungkin sebahagian daripada kita saya tak tahu apakah itu umrah backpacker. So dekat sini maksudnya semuanya diuruskan sendiri oleh individu yang ingin menunaikan umrah. Bermula dari tempahan tiket penerbangan, tempahan hotel penginapan, visa umrah, menempah kenderaan untuk pergerakan di sana, atau jadual sepanjang keberadaan Tanah Suci dan sebagainya sehinggalah kita pulang ke Malaysia. Okey, so semuanya diuruskan oleh kita sendiri. Tak kira lah tempah tiket penerbangan ke, tempah tiket hotel, tempah hotel kat sana, tempah kenderaan kat sana. So semua kita uruskan sendiri. Sebab apa? Sebab kita buat umrah backpacker, umrah yang diuruskan oleh kita sendiri. Dia lain daripada pergi dengan agensi-agensi semua. So dekat sini umrah backpacker, kita aja yang uruskan diri kita sendiri kat sana. Macam kalau kita pergi seorang ke, kita adalah pergi, kita adalah uruskan diri kita sendiri kat sana. Tak ada siapa-siapa pun, macam tak ada mutawif apa semua, tak ada orang tunjukkan jalan apa semua. So kita sendiri je. So kat sini arti kata lain, daripada A hingga Z semuanya diaturkan sendiri. Macam yang saya cakap tadi, tak ada mutawif atau pegawai yang uruskan seperti syarikat travel, agensi yang bawa kita lah. Macam tak ada mutawif atau pegawai apa yang uruskan kita, seperti syarikat travel lain. Dan kalau kita Google umrah pun dah banyak confession rakyat Malaysia buat umrah guna cara ni. Bolehkah kita melakukan umrah backpacker ni? Menurut Ketua Setiausaha Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Rashidi Hasbullah, siapa yang ingin mengerjakan umrah perlu mendapatkan visa daripada agensi pelancongan berdaftar dengan kementerian dan disahkan sebagai rakan muassasah kepada kedutaan Arab Saudi. So dekat siapa yang nak buat umrah backpacker ni, umrah dengan sendiri ni, perlulah mendapatkan visa daripada agensi pelancongan, agensi travel, agensi syarikat travel mendaftar dengan kementerian dan disahkan oleh kedutaan Arab Saudi. Beliau juga turut memesan kepada semua rakyat Malaysia supaya mematuhi garis panduan sedia ada menerusi saluran yang betul serta elakkan melakukan perancangan
mengerjakan umrah backpacker secara sendiri ni kerana boleh ditangkap oleh pihak berkuasa Arab Saudi jika gagal mengikut prosedur yang betul. Macam dekat sana ni kita tak boleh buat salah langsung. Kita perlu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada di sana. Kalau kita langgar, kita boleh ditangkap oleh pihak berkuasa Arab Saudi kat sana lah. So sebab tu kita kena ikut prosedur dah betul-betul. Walaupun nak pergi umrah, biarlah betul-betul cukup dari segi kewangan. Jangan sampai kerana memudaratkan diri sendiri. Pastikan anda benar-benar yakin yang anda mampu menguruskan segalanya sendiri. Jika tidak, adalah lebih baik jika anda pergi bersama agensi yang telah daftar. Okey, so kat sini dia nak cakap nak pergi umrah ni bila dengan cara yang betul lah, macam cukup dari segi kewangan. Kalau tak cukup kewangan, macam mana kita nak pergi sendiri kan? Nak tempah hotel lagi, nak tempah kenderaan lagi, banyak duit kita kena guna. So kalau kita nak pergi ni, kita kena fikir elok. Kita fikir elok. So tak adalah ada masalah kat sana kan. Lagi satu dekat sana, kalau kita pergi, kita mesti pandai lah uruskan diri kita sendiri kan. Kita tak pandai urus sendiri, mungkin ada masalah yang kita akan hadapi banyak lah, macam-macam lah. So dekat sini lebih baik kita pergi dengan agensi yang telah berdaftar. Lalu tu lagi mudah lah kalau kita pergi dengan agensi travel kan, kalau berbanding yang kita pergi sendirian. Kalau nak pergi seorang ni, kita kena ada banyak ilmu, kita kena ada kewangan yang cukup, kita kena sediakan banyak lagi lah, kita kena uruskan diri sendiri. Okay, itu je. Okay, seterusnya saya akan bincangkan tentang umrah bersama dengan agensi pelancongan. Okey, apa itu umrah bersama dengan agensi pelancongan? Umrah bersama dengan agensi pelancongan itu ialah pihak agensi itu akan menawarkan kita ejen-ejen yang akan membimbing kita semasa kita mengerjakan umrah. Contohnya mutawif. Okey, mereka akan membimbing dan menjaga kita semasa kita menunaikan umrah dan membantu kita untuk mengerjakan umrah dengan sempurna. So sebelum kita mendapatkan package pelancongan, package umrah yang sempurna, kita kena mengenal pasti dulu pelancongan dan umrah itu ada lesen ke tak. Dan pastikan berurusan dengan agensi pelancongan umrah dan yang berlesen. Okey, apa yang perlu kita tahu sebelum memilih package pelancongan ialah yang pertama, tiket penerbangan pergi dan balik. Yang kedua, visa. Yang ketiga, jenis dan tempat penginapan, iaitu hotel lah kan. Yang keempat, makan dan minum jika agensi-agensi itu menawarkan lah. Yang kelima, jadual perjalanan. Yang keenam, insurans atau takaful perjalanan, macam insurans keselamatan kita pergi dan balik, insurans kat sana lah. Yang ketujuh, dokumen perjalanan dan berkaitan. Lepas tu, apa yang perlu kita perlu tahu untuk memilih package pelancongan tu, kita perlu tengok status syarikat yang kita berurusan tu tepat dan aktif dan tepat ke tak. Kalau tak tu, tak payahlah berurusan dengan syarikat tu. So yang ketiga, maklumat package. Maklumat package ni macam insurans takaful dan perjalanan lah. Pelancongan luar negara disarankan untuk beli insurans dan takaful perjalanan. Jemaah umrah wajib dilindungi takaful umrah oleh syarikat pengendali umrah, syarikat agensi yang kita berurusan dulu lah. Semak perlindungan takaful yang disediakan, tambah perlindungan jika tidak mencukupi. Yang keempat, terma dan syarat. Okey, terma dan syarat ini kita perlu tahu. Ia menjelaskan tanggungjawab agensi pelancongan, hak-hak pelancongan dan jemaah, syarat-syarat pembatalan dan pampasan sekiranya wujud pembatalan di pihak syarikat atau pelancong dan atau jemaah. Okey, terma dan syarat ni macam tanggungjawab kat sana mutawif kan, tanggungjawab mutawif lah nak jaga jemaah umrah tu. So yang seterusnya, hak-hak pelancongan dan jemaah.
yang macam ni jemaah dia ada hak lah nak tanya kepada mutawif ke apa semua orang, dia ada hak. So yang ketiga, syarat-syarat pembatalan pasal yang ni macam kalau sekiranya jemaah tu dia nak cancel last minute sebelum lepas nak mengerjakan umrah tu, pihak syarikat boleh mengambil pempasan kepada jemaah-jemaah yang nak buat pembatalan pergi umrah tu, pembatalan ambil package penerbangan tu. Okey, seterusnya yang kelima, kita perlu tamatkan urusan di pejabat syarikat. Urusan di pejabat syarikat agensi perjalanan memberi keyakinan kepada pelancong dan kredibiliti kepada syarikat. Banyak penipuan berlaku akibat pelancong atau jemaah berurusan dengan pihak ketiga dan bukan terus dengan pihak syarikat. Okey, kalau macam ni kita kena berurusan terus dengan pihak syarikat. Kalau kita berurusan dengan pihak ketiga, macam-macam benda boleh jadi. Kalau pihak ketiga tu dia memberikan maklumat palsu ke tentang syarikat agensi travel tu, kita tak tahu. So kalau lebih baik kalau kita terus berurusan dengan pihak syarikat tu. Okay, lepas tu dapatkan pengesahan bahawa orang yang sedang menguruskan pakej pelancongan atau pakej umrah adalah sah daripada syarikat terlebih dahulu. Okey, kat sini kita kena dapatkan pengesahan bahawa orang yang sedang menguruskan pakej tu sah ke tak daripada syarikat terlibat terlebih dahulu. So lebih baik kita dapatkan pengesahan lah bahawa orang yang menguruskan tu sah ke tak. Yang keenam, kaedah bayaran dan resit. Kaedah pembayaran boleh dibuat secara tunai atau secara elektronik. Pihak syarikat wajib mengeluarkan resit bayaran yang rasmi dengan perincian setiap pakej dan maklumat setiap pelancong atau jemaah. Bayaran secara elektronik mestilah terus ke akaun syarikat dan bukan kepada akaun individu atau syarikat lain. So kalau buat bayaran, kenalah buat bayaran terus ke akaun syarikat tu. Akaun siapa lagi kalau kita nak bayar kan? Akaun syarikat tu lah kan, tekan akaun orang lain pula kan. So lepas tu simpan bukti transaksi dan resit rasmi daripada syarikat untuk rujukan dan tuntutan di masa hadapan. So kita kena simpan bukti transaksi dan resit rasmi ni daripada syarikat tu untuk buat rujukan, untuk kita share dengan kawan-kawan yang nak buat package umrah ke, kita bolehlah share untuk masa hadapan. Okey, so dekat sini kita tahulah yang pergi umrah dengan agensi perjalanan ni lebih mudah berbanding dengan buat umrah backpacker. Sebabnya kalau kita buat umrah dengan agensi ni, mereka boleh membimbing kita dari sebelum kita nak flight pergi mengerjakan umrah sampailah kita balik ke Malaysia ni. Mereka akan membimbing kita dan membantu kita untuk membuat ibadah dengan sempurna. So yang perlu kita risau tu pasal maklumat yang kita berurusan dengan syarikat tu lah. Tak ada apa pun. Yang selebihnya kalau kita dah percaya yang syarikat tu terbaik yang kita cari, tak ada masalah. So dekat sini yang terbaik adalah membuat umrah dengan agensi perjalanan. Kalau buat backpacker tu dia susah, sebab kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat umrah tu kan. So kalau berbanding dengan ada mutawif tu, boleh tunjuk ajar sikit kat kita dekat sana kan, untuk membuat ibadah dengan sempurna kan. Okay, tu je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Akmal bin Ismail daripada kelas di PSU 4I. Okey, saya ingin menerangkan perbezaan di antara melakukan umrah secara agensi dan secara backpacker. Okey, saya ambil umrah secara agensi dahulu. Okey, dilakukan oleh pihak agensi. Okey, seperti yang kita tahu bahawa sebelum kita nak melakukan umrah ni, kita memerlukan perancangan dan penyelidikan. Okey, apabila
apabila kita melakukan umrah bersama agensi, kita tidak perlu susah-susah untuk membuat perancangan dan penyelidikan tentang melakukan umrah lah. Macam kita tiket kita kena beli sendiri bila yang kita nak kena beli, lepas tu tiket pergi dan tiket balik, dan seperti hotel. Okey, hotel kita kena kita kena beli berdekatan dengan hotel, kita kena sewa berdekatan dengan Mekah. Okey, kalau kita tersilap beli, contoh, kita akan lebih susah lah untuk pergi menunaikan. Selain itu, agensi menyediakan jadual untuk kita apabila berada di Mekah. Okey, contoh macam selepas kita sudah sampai ke Tanah Arab, kita akan dibawa ke hotel untuk simpan barang semua. Lepas tu hari yang pertama kita akan buat apa, hari kedua dan seterusnya. Itu lebih memudahkan untuk para jemaah yang tak pernah pergi ke Tanah Arab, tak pernah pergi menunaikan haji atau umrah, untuk menunaikan haji atau umrah secara lebih mudah. Umrah secara agensi boleh dikatakan kita menyerahkan semua perancangan umrah kita kepada agensi tanpa kita memerlukan tenaga atau fikiran untuk memikirkan perjalanan kita semasa berada di Tanah Suci. Ini lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan umrah agensi sebab lebih memudahkan kita kepada umrah secara backpacker. Umrah secara backpacker dilakukan oleh diri sendiri. Okey, semua benda yang perlu semasa nak menunaikan umrah ni, kita perlu melakukan sendiri. Contohnya macam tempahan tiket penerbangan. Okey, tempahan tiket penerbangan kita kena beli sendiri, tak sama macam umrah agensi. Umrah agensi hanyalah kita bayar duit kepada agensi dan agensi akan uruskan semua termasuk penerbangan. Dan selepas itu adalah tempahan hotel. Hotel pun kita kena cari sendiri di berdekatan dengan Kaabah, berdekatan dengan Masjidil Haram. Okey, aturan jadual sepanjang berada di Mekah. Okey, aturan jadual pun kita kena buat sendiri juga. Semua benda kita kena buat sendiri kalau kita buat umrah secara backpacker. Okey, daripada segi jadual ni amat sulit juga sebab daripada segi jadual semasa di penerbangan hingga kita balik semua kena buat sendiri. Contoh macam agensi juga sama, tapi semua sini kena buat sendiri. Macam hotel apa semua yang sebelum ni saya dah cakap ni, hotel, lepas tu tiket penerbangan, lepas tu kita nak pergi ke sana, dah sampai tu bila kita nak check in, lepas tu bila kita nak check in, lepas tu bila nak keluar untuk melakukan apa-apa benda je lah yang ada. Dari segi makanan pun kena cari sendiri. Lepas tu keselamatan pun kena jaga juga sebab kita pergi tempat orang kita tak tahu. Poin yang seterusnya adalah kepakaran dan pengetahuan luas. Okey, setiap agensi mestilah mempunyai mutawif yang disediakan, mutawif yang tinggi ilmunya dan mampu untuk guide kita. Okey, mutawif akan bagi tips, dalaman dan nasihat. Contoh, mutawif akan bagi tips apabila kita melakukan sa'i atau melakukan tawaf apa semua, mesti dia akan bagi tips dan larangan yang tidak boleh kita buat. Contoh semasa kita tawaf, kita tak boleh makan, kita tak boleh bersembang benda-benda yang melara ataupun sebagainya. Okey, nasihat pun amat penting kerana kita berada di Tanah Suci. Banyak perkara yang kita tak boleh buat, yang dilarang. Contohnya kita membunuh haiwan, cabut, merosakkan tumbuh-tumbuhan apa semua,
Dia akan mutawif akan memberi tips, dan mutawif akan selalu memperingati kepada kita supaya kita tidak lupa, dan perkara tersebut boleh merosakkan ibadah kita. Mutawif adalah orang yang paling penting untuk kita bertanya semasa kita berada di tanah suci, kerana mereka adalah individu yang mempunyai pengalaman yang luas mengenai haji ataupun umrah. Selain itu, peranan mutawif adalah untuk berkongsi informasi ataupun berkongsi ilmu kepada para jemaah, seperti menceritakan sirah-sirah Nabi semasa peperangan Uhud, dan menunjukkan Bukit Uhud kepada para jemaah dan Gua Hira segalanya. Ini akan menarik minat, ataupun jemaah akan lebih seronok berada di sana dan mendapat informasi yang banyak. Okey, kita beralih kepada umrah secara backpacker. Ia akan menjana pengetahuan baru kepada individu yang melakukan umrah secara backpacker dengan mereka membeli dan membaca banyak buku-buku panduan untuk memudahkan mereka untuk menunaikan umrah. Okey, poin yang seterusnya adalah mengikut kursus umrah. Mereka juga boleh mengikut kursus umrah, dan mereka belajar di situ dan mendapat ilmu pengetahuan. Barulah mereka boleh pergi umrah dan menunaikan umrah, kerana ilmu yang disampaikan semasa mereka mengikuti kursus umrah dapat mereka menjanakan ilmu tu untuk mereka melakukan umrah lebih mudah dan tidak berlaku sebarang kesilapan ataupun tidak berlaku sebarang kesusahan untuk mereka semasa menunaikan umrah di sana. Poin yang seterusnya adalah perbezaan kos yang dikeluarkan apabila kita menunaikan umrah. Seperti kalau umrah di agensi, kita perlu mengeluarkan duit kepada agensi, kita perlu memberi duit kepada agensi, dan agensi akan menentukan contoh harga tiket penerbangan dan harga tiket hotel yang harus kita bayar. Contoh kalau agensi memilih hotel yang lebih tinggi kosnya, kita perlu membayar jumlah yang ditetapkan oleh agensi, dan agensi akan memberi bukti-bukti ataupun dokumen sebagai bukti untuk kita ke atas bayaran yang dilunaskan oleh agensi. Okey, kita berbalik kepada umrah secara backpacker pula. Ini mengikut kepada kemampuan dan penelitian kepada individu yang melakukan umrah secara backpacker. Kerana umrah secara backpacker ini boleh mencari hotel yang mereka nak. Contoh hotel yang lebih murah. Dia tak sama macam umrah agensi. Kalau agensi, jemaah akan perlu mengikut jemaah hanya follow agensi. Agensi nak sewa hotel yang lebih mahal, mereka perlu membayar wang tersebut, jumlah yang diberi oleh agensi. Kalau umrah secara backpacker pula, mereka sendiri yang menentukan hotel yang mereka nak, harga yang mereka nak. Sekian daripada saya perbezaan di antara umrah secara agensi dan umrah secara backpacker. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakib bin Muhammad Syarif dari kelas di PSU 4I. Hari ini saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan menunaikan umrah bersama agensi pengembaraan. Kita mulakan dahulu dengan kebaikan menunaikan umrah dengan agensi pengembaraan. Di sini terdapat 4 poin utama dan mari kita mulakan. Poin yang pertama ialah mempunyai mutawif
yang berpengalaman luas. Dengan mempunyai mutawif, kita akan dibimbing sepanjang berada di kota Mekah. Mutawif akan berkongsi sirah-sirah Nabi pada zaman dahulu dan akan guide kita sepanjang kita berada di sana. Mereka akan menguruskan perjalanan jemaah untuk menziarahi tempat. Kita cuma perlu untuk ikut sahaja arahan mutawif tersebut. Baiklah, poin yang kedua ialah menjimatkan masa. Dengan menunaikan umrah bersama agensi, kita dapat menjimatkan masa kita sepanjang berada di kota Mekah. Kita tidak perlu membazir masa untuk memikirkan hal-hal lain kerana semua perkara telah diuruskan oleh pihak agensi pengembaraan. Kita cuma perlu menikmati sahaja ibadah yang ditunaikan di sana. Poin yang seterusnya ialah poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah mempunyai keperluan yang lengkap. Agensi pelancongan akan sentiasa memberikan yang terbaik kepada para jemaah. Mereka akan sentiasa mengatur segala keperluan yang diperlukan oleh para jemaah, daripada tiket penerbangan, hotel penginapan, visa dan lain-lain. Apa yang para jemaah perlu lakukan ialah menikmati pakej umrah yang telah ditawarkan oleh mereka. Yang keempat dan terakhir ialah keselesaan dan keselamatan terjamin. Faktor keselamatan sangatlah penting sepanjang berada di kota Mekah. Kita tak boleh ambil ringan pasal isu keselamatan ini. Kalau kita sakit ke, ada muhasasah yang akan uruskan kita dan uruskan urusan hospital kita sepanjang di sana. Mereka akan membantu kita untuk berurusan dengan apa-apa sahaja kecemasan semasa di Mekah. InsyaAllah keselesaan akan terjamin. Seterusnya kita teruskan dengan kekurangan menunaikan umrah dengan agensi pengembaraan. Di sini terdapat 3 sahaja poin utama dan mari kita mulakan. Isi yang pertama ialah terikat dengan jadual perjalanan. Jika mengikuti pakej, kita akan tertakluk dengan itinerary yang telah ditetapkan dan kita perlu untuk mengikuti itinerary tersebut. Bagi individu yang suka dengan aktiviti bebas, mereka akan terkesan dengan jadual perjalanan ini dan kemungkinan ada daripada mereka yang tidak berpuas hati dengan agensi kerana tidak boleh ke tempat lain selain daripada pakej. Yang kedua pula ialah harga yang kurang berbaloi. Terdapat beberapa individu yang menyatakan bahawa pakej yang ditawarkan oleh agensi pengembaraan terlalu mahal. Ianya bergantung kepada agensi itu sendiri. Namun, ada sesetengah agensi yang sengaja mengambil kesempatan dengan menaikkan harga pakej secara mendadak. Jadinya, ianya boleh menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pelanggan mereka. Isi yang ketiga dan terakhir ialah peluang untuk ditipu oleh agensi pengembaraan. Kita semua berpeluang untuk ditipu oleh agensi yang melakukan kerja tidak serupa bikin. Contohnya, di dalam pakej mengatakan bahawa hotel yang ditempah mempunyai wifi. Namun, apabila jemaah sampai di kawasan hotel, tiada pun coverage wifi yang diterima. Selain itu, dalam pakej mengatakan hotel yang ditempah dekat dengan kawasan Masjidil Haram. Tapi, apabila jemaah sampai di kawasan hotel, jarak ke Masjidil Haram sangat jauh daripada hotel yang ditempah oleh agensi. Tidak eloklah sebegitu. Agensi perlulah melakukan kerja dengan telus. Seterusnya, saya nak cerita tentang kebaikan dan keburukan umrah backpacker ni. Okey, antara kebaikan dan keburukannya. Okey, saya cerita tentang kebaikan dulu. Okey, yang pertama, kebaikan umrah backpacker ni, kita dapat menjimatkan kos yang lebih besar. Sebab apa kita dapat menjimatkan kos yang lebih besar? Kita sendiri yang tentukan barang apa yang kita nak, tempat mana yang kita nak pergi. Itulah kelebihan dia. Okey, seterusnya saya nak cerita tentang masa pula.
Umrah backpacker ni kita dapat menetapkan masa kita sendiri. Bila kita dapat tetapkan masa kita sendiri, kita dapat menguruskan masa kita dengan mudah. Sebab apa? Sebab bila kita berada di tanah suci nanti, kita yang tentukan sendiri kita nak pergi mana, tanpa dipantau oleh sesiapa. Itu kelebihan dia. Okey, di samping itu kita dapat mempunyai masa yang banyak. Sebab apa kita dapat mempunyai masa yang banyak? Kita tidak diganggu oleh sesiapa. Itulah kebaikannya. Okey, antara keburukan umrah backpacker ni, dia terlampau mengambil masa yang terlalu lama. Sebab apa kan? Sebab bila kita ambil masa yang lama ni, salah satu contohnya kita ambil tiket kapal terbang yang murah. Bila kita ambil tiket kapal terbang yang murah, kita terpaksa transit 2 hingga ke 4 kali. Salah satunya tempat transit Malaysia, India, Yaman, Abu Dhabi, dan lain-lain. Lepas tu seterusnya kita menguruskan umrah dengan sendiri. Ini leceh. Sebab apa? Salah satunya yang menguruskan umrah saya sendiri ni, salah satunya visa, konsumsi penginapan dan kenderaan saat kita berada di sana. Itu semua kita kena uruskan. Kalau kita ada kawan-kawan kita kat sana, okey, dia boleh tolong uruskan. Tapi kita tak tahu apa-apa kan. Kita terpaksa uruskan sendiri. Itu antara keburukan dia. Okey, akhir sekali ni kita tidak ada pembimbing. Bila kita tidak ada pembimbing ni kan, kita rasa susah lah. Saat kita ada kat sini pun, bila kita rasa kita tidak ada pembimbing, susah untuk kita buat kerja, betul? Okey, bila kita tidak ada pembimbing ni, kita rasa macam tidak ada pemberitahuan. Salah satunya bila kita masuk umrah agensi nanti, kita ni dibimbing oleh mutawif. Bila kita umrah backpacker, kita sendiri yang pergi situ tempat. Tapi kalau cara umrah backpacker ni, kita boleh pilih, kita boleh upah bayaran dekat umrah sana, dekat pembimbing sana. Bila kita dah bagi dia upah, dia minta tolong lah kita, ditolong kita lah untuk hantarkan kita kat tempat mana yang kita pergi. Okey, sekian daripada saya. Maaf kalau atas kekurangan. Okey, lepas ni kita next topic, kebaikan dan keburukan umrah agensi. Aplikasi undang-undang tentang menunjukkan umrah DIY ini menunjukkan umrah secara DIY menyalahi undang-undang Arab Saudi dan boleh ditangkap oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Namun, jika ibadah umrah DIY dengan menggunakan visa agensi pelancongan diperbolehkan dan agak sukar untuk perolehinya. Oleh itu, lakukanlah ibadah umrah menggunakan agensi pelancongan di bawah bimbingan agensi pelancongan. Kesimpulannya, umrah bersama agensi lebih mudah kerana keseluruhan perjalanan pelancongan diuruskan oleh agensi pelancongan. Sebaliknya, umrah backpacker memerlukan usaha yang lebih untuk mendapatkan visa daripada sesebuah agensi. Malah, mengerjakan ibadah umrah sangat digalakkan oleh kerajaan menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan. Selain itu, dapat meningkatkan sektor pelancongan masyarakat Islam di negara Malaysia.